Sebenarnya kita sudah baca dah ni, belakang ni. Tak apalah, kita tengok sekat-sekat. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu, jika dia ikhlas ataupun apabila dia ikhlas kepada Tuannya dan mengelokkan ibadat kepada Allah, maka dia mendapat pahala 2 kali. Lepas tu dengan beberapa sanad, kemudian tu bimithli hadis Malik, serupa dengan hadis Malik yang tersebut sebelum ni juga, yang ni dari segi lafaz dan makna dia serupa ya. Artinya banyak sanadnya, jalan riwayat itu banyak. Seterusnya riwayat daripada Abu Hurairah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hamba yang dimiliki yang baik mendapat 2 pahala, dan demi Tuhan yang nyawa Abu Hurairah berada di tangannya, jikalau tidak kerana mahu berjihad di jalan Allah dan mahu pergi haji dan mahu melakukan kebaikan kepada ibuku, nescaya mahu aku mati dalam keadaan sebagai hamba. Qala, perawi berkata, kami mendapat tahu bahawa Abu Hurairah tidak pergi mengerjakan haji sehingga mati ibunya, untuk menjaga ibunya. Lepas tu dengan sanad Abu Tahir, dalam hadisnya dia ada sebut lil abdil muslih, tak ada sebut al mamluk. Itu bezanya. Lepas tu dengan sanad satu lagi Zuhair bin Harb itu, dalam riwayat ini tidak ada sebut balaghana dan selepasnya tadi, Abu Hurairah tak pergi haji sampai mati dia tu tak ada sebut. Mana setakat sebelum tu wa ana mamluk, begitu kat tu. Lepas tu riwayat daripada Abi Hurairah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang hamba itu menunaikan hak Allah dan hak maulanya, mawalinya, tuan-tuannya, dia mendapat 2 pahala. Perawi berkata, maka saya menceritakan riwayat ini, hadis ini kepada Ka'ab. Beliau berkata, Ka'ab berkata, hamba itu tidak akan dihisab, dan tidak juga orang mukmin yang sedikit hartanya, yakni akan dihisab. Lepas tu dengan sanad satu lagi serupa tu juga. Akhir sekali dalam bab ni mengikut takmilah Fathul Mulhim lah. Kalau dalam syarah Imam Nawawi ni tak ambil lagi babnya sampai akhir. Riwayat daripada Hammam bin Munabbih, beliau berkata ini adalah hadis yang Abu Hurairah ceritakan kepada kami daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menyebutkan beberapa hadis. Di antaranya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'ma lil mamluk, bertuah hamba atau berbahagialah, beruntunglah, boleh belakang ni'mat, hamba yang mati dalam keadaan mengelokkan ibadat kepada Allah dan menjaga tuannya dengan baik. Ni'malah, bertuahlah dia, beruntunglah dia. Jadi ini masih lagi di dalam bab sebelum ni. Bab sebelum ni. Dalam hadis ini riwayat daripada Ibnu Umar, mula-mula kita baca malam ni, iaitu dia meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya
seseorang hamba itu jika dia ikhlas. Nasaha maknanya ikhlas. Idza nasahu lillahi wa rasulih, adalah Quran ada disebut idza nasahu lillahi wa rasulih, apabila mereka ikhlas kerana Allah dan Rasulnya. Itu satu makna makna nasaha. Satu lagi maknanya mahukan kebaikan, sentiasa mahukan kebaikan tuannya. Itu makna nasaha. Bukan nasaha ni maknanya menasihati. Tak sesuai lah. Nasihat tu dia, nasihat lagu mana? Hamba tidak nasihat tu dia. Tidak sesuai. Begitu juga selalu orang terjemahkan ad-dinun nasihah. Agama itu ialah nasihat. Tak tepat. Tak tepat tu. Ia salah satu maknanya ialah lah. Tapi bukan hak tu saja. Luas lagi makna dia. Kalau kita tengok dalam terjemahan dalam bahasa Urdu misalnya, molek dia terjemah. Nasihat tu mana? Khair khawahi. Itu mana? Khair khawahi. Khair khawahi ni makna mahukan kebaikan. Itu. Mahukan kebaikan. Itu lebih tepat lagi. Tetapi salah satu makna dianya iaitu ikhlas. Jadi bawa ikhlas tu, dia marilah nak baik. Dia marilah perlu nasihat, nak bagi nasihat. Dia marilah apabila ikhlas tu buat apa-apalah untuk kebaikan seseorang. Itu nasihat salah satu daripada cabangnya. Bukan segala-gala makna nasihat itu maknanya nasihat sebab bahasa kita ni. Tidak. Sebab orang kata takwa tu makna takut kepada Allah. Tidak tepat. Takwa bukan takut saja. Luas makna dia. Takut tu salah satu makna dia. Nah gitu. Apabila dia ikhlas kepada tuannya ataupun mahukan kebaikan untuk tuannya, apa-apa yang dia buat untuk baik tuan dia, nak buat molek saja untuk tuan dia tu. Jadi nasaha li, dia ada lam tu. Li tu makna untuk kepentingan. Kalau lam ni bahasa Arab ni dia makna lam lil manfa'ah. Lam tu lil manfa'ah. Makna dia tu sudah ada untuk munafaat, untuk kebaikan, untuk kepentingan. Tuan dia. Mana dia jaga betul tuan dia. Kalau buat makan molek, supaya apa? Supaya tuan dia tu jadi sihat, jadi gapo. Gitu kita tu. Tidak kata buat lebih kurang. Di samping itu dia melakukan ibadat kepada Allah ahsana ibadat Allah. Yang ini mengelokkan, bukan melakukan ibadat gitu saja dah. Buat ibadat tu pula comel pula ibadat. Dengan Tuhan dia manusia comel, dengan Tuhan pun comel. Kalau hamba hak lagu ni boleh dua pahala dia 2 kali. Hak lagu ni. Sebab apa? Sebab dia susah nak jaga kedua-duanya. Nak jaga kedua-duanya itu susah. Jadi menjadi tanggungjawab dia. Kedua-duanya nak jaga kedua-duanya. Itu susah. Adapun kalau orang merdeka, dia tak ada nak jaga siapa-siapa. Tak ada siapa dia boleh perintah dia. Dia buat sendiri. Hak ni Tuhan dia lagi nak perintah. Ingat hak Tuhan lagi. Ingat hak Tuhan lagi. Hak ni pula maknanya di satu pihak kita nampak Islam ni menggalakkan hamba itu dibebas, dimerdeka. Di satu pihak sikit-sikit macam-macam cara tu, dengan cara bayar kafarah ke apa ke, dimerdekakan hamba tu di satu pihak. Di satu pihak yang lagi hak mana-mana duduk tengah jadi hamba tu ada ni. Sebab tu Islam dia sama dijaga. Jangan sampai hak ni dia jadi berontak. Jangan sampai hak ni jadi nak sangat merdeka tu. Cari jalan. Walaupun jalan tak betul. Buat apa-apa sehingga jadi Tuhan tu jadi benci misalnya. Maka kerana dia benci dia merdeka. Tidak. Ni nak suruh jadi molek pula. Ketika seseorang tu jadi hamba dengan baik. Jadi hamba dengan baik.
Ini menunjukkan bahawa Islam ni dalam keadaan ada hamba. Ketika tidak ada hamba pun, dia mengajar kita supaya berada pada tahap kita dengan sebaik-baiknya. Tak kira kita sebagai apa pun. Tak kira kita sebagai apa. Kita sebagai rakyat, jadilah sebagai rakyat yang baik. Rakyat yang baik, yang setia, yang mahukan kebaikan untuk negara. Misalnya, kalau jadi sebagai murid, murid yang baik. Kalau sebagai guru, guru yang baik. Ikutlah sebagai apa-apa pun, dia nak hak baik. Kita duduk, ni dalam negeri hak Islam, kita kata negeri tidak Islam, dia ada tanggungjawab dia. Boleh duduk juga dengan baik. Hak tu hak naknya. Itu dari segi panduan umum untuk orang Islam. Kalau dia jadi hamba pun, dia jadi hamba yang baik. Hak tu lah hak sebaik-baiknya. Jadi apabila dia buat baik ni, tidak semesti kebaikan tu duduk. Misalnya kita kata dari segi kedudukan dunianya, lebih pemimpin, pemerintah, raja, menteri dan sebagainya. Hak tu hak lebih. Rakyat ni kan tidak nampak lebih. Tapi walaupun tidak nampak lebih dari segi zahir dunia ni, hakikatnya tidak semestinya dia lebih. Pemimpin tu boleh jadi hak rakyat ni lebih di sisi Allah. Misalnya sini, tuan, hamba tu lebih daripada tuan. Hamba tu lebih daripada tuan. Boleh jadi. Jadi tidak dikira hak dunia tu, hak zahir tu tidak dikira. Tidak dikira. Kalau nak kira dalam dunia ni sendiri pun tak suk lagi tu. Boleh jadi lah ni dia jadi orang biasa, kemudian dia jadi pemimpin. Boleh jadi lah ni dia jadi hamba, kemudian dia jadi seorang yang hebat pula, kemudian lebih daripada tuan dia apabila dia merdeka. Boleh jadi lah ni dia jadi murid, memang murid lah, rendah lah, yang nak banding dengan cikgu tu. Tetapi apabila dia besar, boleh jadi dia lebih lagi daripada cikgu dia. Hak dalam dunia pun tak serupa dah, apatah lagi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat seseorang itu apabila dia ikhlas, hak tu duduk situ, ikutlah sebagai apa pun. Bila ada ikhlas, maka orang itulah yang akan lebih. Jadi lebih lah. Sebab apa? Apabila ada ikhlas, dia jadi molek, duduklah dia sebagai gapo. Tak kira sebagai gapo. Jadi sebab apa yang dia ni boleh pahala 2 kali ganda kalau lagu tu molek, jadi hamba lah soalannya. Tidak. Sebab ni lah, mana kalau orang sakit, bila sakit ada kelebihan dia, jadi nak suruh jadi sakit, biar sakit. Kalau pisah lagu tu tak boleh pula. Tak boleh. Itu jadi haram. Kita mendedahkan diri kita. Tapi kalau kita sudah jadi gitu, tak apa, kena sabar. Supaya juga jadi hamba. Bukan nak suruh jadi hamba. Nabi SAW kata, minta, aku nak kalau boleh mati miskin. Jadi molek ke miskin? Jadi nak anjurkan orang kami jadi miskin? Tidak. Ini semua nak jaga hati semua pihak sebenarnya. Nak ceritanya, dalam keadaan sebagai apa sekalipun, kalau seseorang itu ikhlas, dia tetap lebih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mana tengok dari segi zahir hak duniawi ni, tidak. Bukan tengok dari segi itu. Jadi sebab apa yang jadi lebih ni? Sebab dia susah. Salah satunya. Di sini dia sebut fihi fadilatun zahirah lil mamluk al muslih wa huwa an-nasih li sayyidi wal qa'im bi ibadati rabbih al mutawajjah alayhi. Ada kelebihan dalam hadis ini, menunjukkan kelebihan yang jelas kepada hamba yang baik, yang ikhlas kepada tuannya, yang melakukan ibadat yang difardukan ke atasnya, dan dia dapat 2 pahala di akhirat nanti. Itu Imam Nawawi sebut dengan sebab 2 hak tadi. Dia telah menunaikan 2 hak, hak Allah dan hak Tuhan. Dan kerana dia tidak memberontak, tak tutup pasar, kerana dia merendah diri, dia takabur ni, lebih diri, tak molek, tak apa-apa. Sebab tu tak padan-padan dengan kita. Kita kadang-kadang kritik, kritik pemimpin misalnya, kritik, semua tak betul. Pak kalau kita tu setara mana? Boleh jadi tak dia buat agama juga. Dia tak say perangai lagu tu. Dia nak suruh inkisar. Inkisar ni makna merendah diri, sedar ke diri. Dalam keadaan tu kita terimalah.
kita duduk gitulah. Kalau nak boleh, bukan mana tak boleh nak cari hak tu hak tinggi tu, tapi ikut saluran dia yang betul, cara yang betul, bukan dengan cara membunuh, bukan dengan cara menipu, bukan dengan cara jirit, tidak dengan, bukan dengan cara memburuk-burukkan orang, tidak. Itu makna inkisar. Kalau dia merdeka pada tu Tuhan dia kenal, tak apa. Tapi sementara dia jadi hamba, ini pengajarannya. Sebab kalau kita nak kira hamba, tak ada lah ni. Dengan sebab itu kita kena tengok pengajaran di sebalik, di celah-celah. Apakah ia khusus dengan hamba saja? Tidak. Hak ni kalau kita tengok lain pun serupa juga. Islam nak lagu tu juga. Bukan terhadap hamba saja. Misalnya seorang anak, dia ada tanggungjawab dengan ayah dia. Dia kena ikut perintah ayah mak dia. Selain daripada tu Allah, kan? Ada beberapa tu hak di atas dia. Hak dia bertanggungjawab. Ada beberapa. Tidak semesti sebagai hamba. Hak ada beberapa di atas, kena jaga belakang. Kalau dia jaga molek belakang, lebih lah. Gitu maksudnya. Tidak khusus dengan hamba saja. Jangan kita faham hamba saja. Sebab itu kita lama kadang-kadang kalau kita terikat dengan isi dia tu, hak semasa dengan zaman tu, tak ada makna. Setengah-setengah tu, misalnya dalam kitab Muwatta' Imam Malik, banyak pernah contoh hamba ni. Kita tak boleh terikat dengan tu. Kita kena terikat dengan maksud dia. Maksud dia. Cuma contoh tu rajin dia buat mari, contoh hamba. Sebab hamba banyak pada masa tu. Dalam masalah jual beli ke apa, dia contoh tu hamba. Kita sesuatu pakai hamba lah, benda lain pun serupa juga. Kita kena faham gitu, barulah boleh, barulah nampak berguna. Kalau tidak, nampak ni cerita hamba ni, sekarang ni tidak ada hamba, apa guna? Itu mengikut satu pendapat kerana susah nak jaga banyak hak ni. Yang kedua, ada juga ulama yang mengatakan dia dapat dua pahala ni sebab apa? Sebab dia melakukan dua kewajipan. Dua kewajipan. Orang yang melakukan dua kewajipan, dia lebih daripada orang yang melakukan satu. Dua kewajipan lagu mana? Misalnya dia sembahyang dan dia juga beri zakat. Sebab dia ada duit, dia ada harta, maka dia boleh bagi zakat. Dua kan? Dia lebih daripada orang yang sembahyang saja. Daripada orang yang sembahyang saja misalnya. Begitu juga hak lain-lain. Hak ni pun kesempatan untuk dia buat sesuatu, amalan itu ada banyak. Kalau orang merdeka mana boleh lagu ni nak dapat kesempatan ni. Artinya kesempatan untuk mendapat pahala, untuk mendapat kelebihan ni tidak terhenti pada orang merdeka saja, pada orang lebih saja. Orang hak kurang, hak sesak pun ada. Cuma cara dia sendiri. Jangan kita kira, kalau nak kira hamba ni, mana dia nak boleh sedekah gapanya, dia tak ada harta, dia tak boleh milik harta, tetapi dia boleh buat pahala dengan cara dia sendiri. Ini kelebihan Islam. Sebab apa? Dia beri peluang tu kepada orang tu sesuai dengan keadaan masing-masing. Tidak kata hamba ni tak ada peluang adalah nak boleh pahala. Tak. Ada peluang. Tetapi kalau kita kata dari segi kewajipan tadi, hak ni tidak khusus dengan hamba. Kalau orang merdeka pun, orang kata tadi lah, kalau dia banyak buat, banyaklah boleh pahala. Begitu juga kalau orang banyak tanggungjawab, lepas tu dia tidak laksanakan banyak, banyaklah dosa juga. Support. Dia sepatutnya, kalau kita kira dari segi ibadat, bukan sembahyang saja, pergi haji sebab dia ada cukup harta. Dia sepatutnya sembahyang, pergi haji dan puasa sebab dia sihat. Dia sepatutnya buat hak tiga-tiga tu selain daripada tubuh zakat sebab dia ada harta. Dia sepatutnya banyak lagi hak lain-lain, tiba-tiba dia tak buat. Dosa. Kalau orang hak tak ada, tak dosa. Dia tak pergi Mekah, tak dosa. Mungkin dia tak ada mampu, tak ada kemampuan. Dia tak boleh zakat, dia tak dosa. Dia sembahyang, selesai lah. Tak ada dah lain. Maknanya konsep Islam ni kalau kita kira dengan kehidupan ni banyak sesuai dia. Orang yang kemungkinan dapat untung banyak, dia juga risiko dia besar juga. Itu serupa. Boleh untung banyak, rugi pun boleh jadi banyak juga. Nanggung pun, hutang pun banyak juga boleh jadi. Ini cara dia. Kalau kita perhati, ada sesuai dengan
sistem nego, kita kata nego pada hakikatnya pahala-pahala ni nego. Ada orang hak sepatutnya dapat pahala tak boleh pahala, tak boleh pahala. Ada orang hak sepatutnya masuk syurga tak boleh masuk syurga. Sebab apa? Peluang tu ada, dia tidak pandai rebut peluang. Tu kita nampak sistem perniagaan tu. So Nabi SAW kata dia hairan, macam mana orang tu tak masuk syurga, sedangkan ibu bapa dia hak tua masih ada lagi, dia tak boleh masuk syurga. Dia nak ayat peluang tu. Kira-kiranya ibu bapa ada ni, kita boleh khidmat ke dia. Bila boleh khidmat ke dia tu, itulah yang menyebabkan kita boleh masuk syurga. Tiba-tiba peluang tu ada, kita tidak boleh masuk syurga. Pelik. Hak ni di sistem nego. Kalau kita fikir dalam dunia lagu tu juga, ada orang yang buat sikit habis banyak, berganda-ganda dia boleh. Ada orang yang separuh rumah tak berhenti kerja, sikit je boleh. Sebab tak kena pilih, tak kena pilih peluang, jalan dia. Hak dunia pun lagu tu. Kita nampaklah hak sistem, hak akhirat, hak dunia ni ciptaan Tuhan yang sama. Hak tu lah, sistem dia sama. Memang lagu tu lah. Tuhan sama. Lepas tu kita pergi lagi. Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil 'abdil mamluk al-muslih, hamba yang dimiliki orang dan baik mendapat 2 pahala. Baru ni kita sebut dah kan, hamba yang dimiliki. Tidak semestinya hamba yang dimiliki ni makna hamba semua tiap boleh dijual beli tu. Hamba yang dimiliki di sini mengikut setengah-setengah ulamanya, hamba tu maksudnya manusia, orang yang dimiliki, yang terikat dengan orang lain dari segi kerjanya. Dia bertanggungjawab terhadap orang lain. Misalnya dia jadi pembantu rumah, misalnya dia jadi orang gaji, kita kata hak tu jelas lah, kita nampak tu. Maknanya ikut tuan rumah lah, nak makan ke dia hari ni, buat jadual lah ke mana, dia buat. Itu makna al-abdil mamluk. Tidak makna khusus dengan hamba sahaya tu, tidak. Ataupun makan gaji, ya ada juga abdil mamluk juga tu. Al-abdil mamluk juga makan gaji tu. Sebab apa? Dia terikat dengan orang, terikat dengan orang. Jadi sebahagian daripada kehidupan dia tu dimiliki oleh orang lain, hakikatnya. Walaupun kita dapat hasil juga, tapi makna dia tu luas, termasuk situ. Kalau baik, dapat 2 pahala, dapat 2 pahala. Dari segi hak dunia, dapat juga hak dunia tu. Kita kata gaji, upah ke apa, dapat juga. Dan dapat upah, dapat gaji tu tidaklah kata tidak mendatangkan pahala, tidak. Setengah-setengah orang dia kata bila kita buat kerja ni, bila kita ambil gaji tak ada dah lah pahala. Dah. Tidak lagu tu. Hak tu untuk keperluan dalam dunia, untuk menyara hidup. Hak tu pun Islam bagi juga hak tu kepada pekerja, kepada orang yang buat kerja. Di samping tu dia dapat pahala tu. Sebab kalau lah buat kerja ambil gaji ni tak boleh pahala, bila ambil gaji, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tak ambil lah gaji. Sebab dia orang hak paling nak sekali hak akhiratnya. Mana Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ambil belaka gaji daripada kerajaan. Dia kerja tu, dia pegang jawatan sebagai khalifah tu, dia ada gaji dia. Soal tidak banyak dia ambil, itu soal lain. Tapi dia ambil, dan dia tak suka kalau orang tak ambil. Sebab itu untuk menampung keperluan. Dan kalau dia tak ambil, dia akan jadi sibuk buat benda lain pula. Tidak dapat menumpukan perhatian kepada urusan pentadbiran pula. Begitu juga dengan hak lain-lain. Kalau ngajar ke, kalau gapo ke, serupa je. Serupa. Hak dunia tu kita tetap akan dapat. Cuma jangan jadikan matlamat lah. Jangan jadikan matlamat mana hak tu segala-galanya, sehingga kita menggadai agama pun kita jangan siapa lagi tu lah. Jangan siapa lagi tu. Ataupun benda tu sendiri memang salah di sisi agama, tak boleh. Kalau salah walaupun dapat banyak pun tak boleh. Orang Islam tak boleh. Jadi untuk keperluan dunia dia beza daripada hak
amal akhirat semata-mata. Sebab tu seseorang tu boleh bekerja dengan orang kafir, boleh berjual beli dengan orang kafir, boleh jadi orang haji orang kafir pun boleh. Jadi koli orang kafir pun boleh. Harta yang dia dapat tu halal sepatutnya je untuk dunia. Itu urusan dunia dia lain. Luas. Maknanya pada pandangan Islam ni luas. Dia dapat 2 pahala demi Tuhan yang nyawa Abu Hurairah berada di tangannya. Kalaulah tidak kerana mahu berjihad dan seterusnya, pun kita terjemah tadi, aku nak jadi hamba. Sebab apa? Ada kelebihan dia yang tersendiri. Ada kelebihan dia sendiri. Ni supaya ginilah, supaya seorang pemimpin khalifah ataupun presiden kata, kalau mikirkan tanggungjawab ni banyak, tak masalah ni banyak, sekali-sekali buat lebih baik jadi orang biasa. Ada kan juga orang kecek gitu. Hal itulah juga. Bukan bermakna nak suruh lari daripada tanggungjawab tu, dah dia duduk situ, duduk pegang macam lah nak mana. Tapi kalau mikirkan dari satu sudut, ada kelebihan orang ni, maka berasa nak jadi gitu. Berasa nak jadi gitu. Sebab ada kelebihan. Ini menunjukkan bahawa Islam tidak pandang hina hamba sekalipun. Bahkan orang di atas tu, orang duduk di atas, dia kena tengok orang bawah dari sudut kelebihan dia. Hak kita tidak dapat. Barulah dia jadi sederhana orang tu. Barulah dia tidak jadi sombong, tidak jadi takabur. Dan barulah dia tidak kuasa segala-galanya dia buat. Tidak. Apabila dia tengok orang hak bawah dia ni, boleh jadi ada kelebihan dia. Macam Abu Hurairah. Dia ke situ. Di satu pihak yang lain ini menunjukkan bahawa dalam Islam ni, kalau jadi hamba pun sebenarnya dia nama saja, pada nama saja hamba. Pada hakikatnya dia banyak bebas. Banyak perkara dia bebas. Ni nak cerita di sini gambaran. Kalaulah jadi hamba tu siapa teruk nak semayang pun tak boleh. Siapa dia nak jadi hamba lagu tu? Nak jadi hamba lagu siapa dia? Tak ada orang nak jadi hamba. Ni nak cerita pada masa tu. Oleh kerana Islam ni layak, hamba-hamba tu begitu baik, mana sehingga dari satu segi kalau kita kira jadi hamba tu lebih baik lagi daripada orang merdeka. Sebab orang merdeka banyak tanggungjawab dia, hamba tidak. Dari sudut tu, ini makna bukan nak suruh kita ni orang Islam ni jadi hamba. Tidak. Sekiranya jadi hamba, kita pandai-pandailah ambil kesempatan untuk buat. Tidak semestinya jadi orang merdeka baru boleh kita buat pahala ni. Tak mesti. Ini nak ajar kepada kita peluang untuk dapat pahala tu tak kira sebagai gapo. Seperti mana kita kata kepada orang yang pandai lah, pandai menego. Dia tengok rugi kalau kita duduk sini, banyak benda kita boleh buat ni dengan ni. Tapi orang sini lepas saja, tengok saja gitu, abaikan begitu je tanah dia. Misalnya kalau aku, kata dia, aku boleh buat gitu. Dia nampak tu, hak orang lain tak nampak. Hak orang lain tak nampak. Kalau aku ada piti setara ni, aku buat gini. Tapi orang tu sendiri tak buat, sebab dia tak nampak. Di sini nak menunjukkan kalaulah seseorang tu pandai guna kedudukan dia tu, tahu kedudukan dia dan tahu peluang, dia boleh buat mungkin lebih lagi daripada orang yang lebih tinggi daripada dia. Mungkin lebih tinggi daripada dia. Dari satu sudut ialah buat pahala ni, supaya kita kata dari segi dunia. Kalau dunia ni kita tengok orang ni, dia tu dari segi orang politik lah, pandai orang hormat kepada dia, orang gitu-gitu. Tetapi orang ni orang biasa, tak ada kedudukan, tak ada apa dia. Tapi dari segi pitih, banyak dia hasil, sebab dia pandai cari pitih. Hak tu dia sekadar makan gaji hak tu je lah. Bandingan dia lagu tu lah. Ada kalanya hamba ni, walaupun dia hamba, dia dapat pahala lebih banyak daripada orang merdeka. Sebab tadi, sebab apa? Sebab dia pandai guna kesempatan yang ada pada dia. Kesempatan yang ada pada dia, dia pandai guna. Begitu juga kalau orang tu ada jawatan, ada pangkat, duduk tinggi pun, kadang-kadang dia boleh sekat tu je. Orang hak bawah ni, hak tak ada jawatan apa-apa ni, boleh piti banyak lagi. Gitulah maksud ke sini. Tetapi ni hak molek hamba tu, dia tunjuk hak sudut molek. Lepas tu ada juga hamba hak tak molek, dia kata hamba masuk neraka pun ada juga. Hak ni nak tunjuk hak kelebihan hamba, sekiranya dia pandai guna. Abu Hurairah kata, kalau tidak kerana nak jihad, nak pergi haji, nak buat baik, nak jaga mak, kata dia,
aku akan suka mati dalam keadaan hamba. Sebab kata tak dilah maksud dia. Tapi kalau jadi hamba tak boleh pula nak berjihad. Sebab tu tak sah tu. Tengok dari sudut kebaikan hak lain pula. Gitu. Kalau orang merdeka boleh berjihad, hamba tak boleh. Nak pergi haji, hamba tak boleh. Kena dengan izin tu dia lah gitu gini. Nak baik kepada mak. Nak baik kepada mak. Mana boleh dah. Dah jadi hamba orang pergi rata ikut nak jual siapa, nak pergi mana. Kalau kita jadi orang merdeka, kita bebas. Kita tak segi mana-mana, kita nak jaga mak kita, boleh. Kita boleh cari piti, dapat piti, kita belanja, beri nafkah kepada mak kita misalnya. Boleh. Hamba tak boleh semua tu. Oleh kerana tak ada tu kekurangan hamba lah. Jadi tak sah lah hamba. Tak sah lah. Tak sah jadi hamba. Jadi satu segi nampak lebih hamba, satu segi nampak kurang. Sebab tu tak sah tu. Gitu maksud dia sini. Sebab kita kata dia satu segi gak, nampak tak? Orang alim ni berat, banyak perkara tanggungjawab dia gitu gini nak. Lagu tu kan baik jadi orang biasa kita kata. Orang biasa. Tidaklah hak jahil benar. Hak jahil benar tak saya juga. Mana hak biasa tu mana tahulah hak ni hak fardu ain kita kata. Jadi tak ada dah tanggungjawab dia. Ada satu segi gitu. Tapi apabila fikir dari sudut yang lain pula, kelebihan dia pula, tu rasa tak apalah. Tak apa. Molek juga, ada kelebihan juga. Bahkan kalau nak tengok mana lebih molek, tentu lebih molek orang alim. Tentu lebih molek orang merdeka ni. Support juga sini. Tentu lebih molek orang merdeka. Kalau tidak orang tak asing lah merdeka belaka. Kata duduk dalam sangkar emas pun tak ada guna. Dalam sangkar emas pun pasal apa tidak bebas. Orang merdeka ni duduk dalam sangkar emas pun dia bebas. Itu dia. Kalau jahil, dia buat sebanyak mana pun sekat tu je. Dia tidak ada peningkatan kelebihan-kelebihan lain. Tapi kalau alim, banyak kelebihan dia. Begitulah juga kalau perkara lain pun begitulah juga. Dan kami mendapat tahu, kata perawi ini, bahawa Abu Hurairah dia tidak pergi buat haji sampai mak dia mati. Pasal nak jaga mak dia. Nak jaga mak dia. Ini satu masalah lah. Haji ni haji mana? Mengikut kebanyakan ulama'nya haji tatawwu', haji sunat. Abu Hurairah tak pergi buat haji ni haji sunat. Adapun haji hak fardu tu dia sudah buat dah sekali dengan Nabi SAW. Dia sudah buat dah haji hak fardu. Ni haji sunat. Artinya buat baik, jaga mak ni lebih besar lagi pahalanya, lebih penting lagi, lebih ditekankan daripada buat haji. Haji tu besar pahala dia. Tetapi jaga mak ni tak ada nampak habis pitih, tak ada nampak susah. Duduk sekali semua sekejap kecil lagi kita kata. Tapi pahala dia lebih besar lagi. Dan tanggungjawab terhadap mak lebih besar lagi daripada haji sunat. Haji sunat. Abu Hurairah ni dia tak pergi dah haji. Pasal apa? Pasal nak jaga mak dia. Di sini dia sebut maksud haji ni haji tatawwu'. Kerana haji Islam dia sudah buat dah. Dia mengutamakan jaga mak, buat baik kepada mak daripada haji tatawwu'. Kerana buat baik kepada mak tu adalah fardu. Hak tadi sunat saja. Dia mengutamakan daripada hak fardu. Lepas tu mengikut mazhab Syafi'i dan mazhab Maliknya, mak ataupun ayah boleh melarang anak dia daripada buat kerja haji sunat. Buat kerja haji sunat. Hak fardu tak boleh larang. Mak dengan ayah ni boleh halal anak dia pergi haji. Kalau sekiranya dia tak duit, boleh halal. Tu kelebihan mak dan ayah. Kalau haji sunat, kalau haji sunat. Tapi kalau mengikut Imam Abu Hanifah, dia mengatakan haji fardu pun jadi tidak wajib juga atas seseorang tu. Sekiranya mak dia ataupun ayah dia hak tua tu, dia tidak boleh menguruskan dia sendiri, sangat-sangat memerlukannya, dan tak ada orang boleh mengganti dia untuk jaga mak ayah dia, maka dia tak lagi juga. Tak lagi juga dalam keadaan tu tidak nanti ke izin.
izin pun tak boleh pergi juga kalau dalam keadaan tu. Sebab apa? Sebab jaga mak ayah ni lebih besar lagi. Mengikut dia ni. Tetapi kalau mengikut Imam Syafi'i, Imam Malik ke apa, boleh pergi. Untuk haji fardu tu boleh pergi walaupun dia tidak izin pun. Boleh pergi. Dan Abu Hurairah ni satu contoh. Dia sangat sayang kepada mak dia, sangat kasih, taat kepada mak dia. Abu Hurairah terkenal. Dan dia ni, mak dia tu nak masuk Islam pun payah juga. Mak dia tu tak boleh masuk Islam. Ada cerita lah dalam Muslim ni juga akan datang, akan jumpa dalam Fadail Abu Hurairah ada. Dia sebut bila dia masuk Islam, dia pun pusing. Mak dia tak masuk Islam lagi lagu mana. Balik pergi dakwah mak dia lah. Di samping dakwah orang lain, dakwah mak dia. Mak dia tak seterima, tak sih. Lama juga lah dia dakwah. Sampai mak dia kata huduh ke Nabi. Pernah kata huduh, dia sedih lah. Sedih. Pergi jumpa dengan Nabi SAW pula. Dia ni duduk jauh ni, Yaman. Pergi jumpa dengan Nabi SAW pula, rakyat keadaan mak dia ni sedih lah gitu gini. Ya Rasulullah, minta doa lah kata dia. Biar mak dia ni Tuhan beri tunjuk apa. Nabi SAW pun doa situ selagi. Abu Hurairah balik, mak dia duduk mandi. Lepas pada tu masuk tu, mak dia mengucap, suka dia. Tu cerita ni. Suka tak kira lah, pergi rakyat pula ke Nabi SAW, Allah makbul dah doa kamu, mak saya masuk Islam. Mak saya masuk Islam. Gitulah cerita. Nama mak dia tu Umaymah. Setengah ulama mengatakan Maimunah, dua lah. Tapi lebih itunya Umaymah, nama mak dia. Dan mak dia ni terbilang di antara sahabat juga, sahabat perempuan, sahabiyah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah dia khidmatlah kepada mak dia sampai mak dia mati. Lepas pada tu dia sebut, kalau seseorang hamba tu menunaikan hak Allah dan hak mawalinya, tuan dia boleh 2 pahala. Aku cerita, kata perawi ni, kepada Ka'ab kata dia tak kena hisap pun. Ni kalau hamba ni hak lagu sani tu tak ada hisap esok. Di pada mahsyar besok tak ada hisap, masuk syurga tu. Dan juga kepada orang mukmin yang sedikit harta pun tak ada hisap je. Orang mukmin yang sesak tak ada hisap juga. Yang sabarlah dengan kemiskinannya, tak ada hisap juga. Di sini ulama berselisih pendapat, apa maksud Ka'ab ni, sahabat ni. Tidak ada hisap, kata dia. Tidak ada hisap lagu mana. Jadi ada yang mengatakan tidak ada hisap ni maknanya termasuk di antara orang yang terkecuali daripada hisap lah. Yang kata kena hisap tu ni hak kecuali. Serupa hak Nabi SAW kata 700,000 hak masuk syurga tanpa hisap. Tu kecuali lah daripada hak lain-lain kena hisap. Ataupun maksud tak ada hisap ni, pendapat yang kedua, iaitu hisap yang berat, hisap yang menyebabkan seseorang itu tertahan lama daripada mahsyar ataupun masuk neraka dulu. Hak tu hak hisap, hak tak ada ni. Maknanya hisap tu mesti kena ada ke mana-mana pun. Tak ada orang terlepas daripada hisap. Tapi hisap, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, akan dihisap dengan mudah. Pada nama sajalah kira tu. Kira tu pada nama saja, nak memenuhi syarat saja. Dari segi kena hisap juga. Cumanya tak ada lah dia dipersoalkan. Apabila dihisap tu tanya pula lagu mana. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, maksud tak ada hisap di sini bukan tak hisap dalam semua segi, tak hisap dari segi harta. Tak ada soal jawab dah bab harta ni. Sebab hamba mana dia boleh milik harta. Bila dia tak boleh milik harta, tak ada nak soal lah berkenaan dengan hartanya.
Tapi berkenaan dengan hak lain ada soal. Hisab ada. Hak hisab dalam bab hak dia tak ada. Kenapa dia? Hak dia tak ada harta. Sebab itu sesuai di sini dia sebut mukmin hak sesak. Hak sesak tu hak tak ada harta. Lepas tu bab lain tak kata soal. Orang mukmin hak sesak. Kerana dia sesak semata-mata jadi hak lain tak soal berlaku. Tak kira kutu. Tak semaya pun tak soal. Tak kira kutu. Orang mukmin hak tidak dihisap di sini, hak sesak tu tak hisap berkenaan dengan harta dia. Hamba pun serupa tu. Sebab tu dia sebut sekali di sini. Sebab tu sebut sekali. Sebab ada keserupaan dari segi itu. Dari segi kedua-duanya tidak memiliki apa-apa harta, maka tidak dihisaplah berkenaan dengan hak tu gitu. Lepas pada itu hadis ni Hammam bin Munabbih, dia kata qala hadza ma haddatsana. Kita akan jumpa dalam Bukhari, dalam Muslim, hak lafaz hak lagu ni. Hammam bin Munabbih ni dia anak murid Abu Hurairah. Dia tulis hadis daripada Abu Hurairah. Tulis Abu Hurairah bui ke dia tu kitab As-Sahifatu As-Sahihah namanya. Zaman Nabi lagi dia tulis hadis Nabi. Lepas dengan sebab tu orang mengatakan bahawa zaman Nabi tak ada lagi tulis hadis. Hadis ni berapa ratus tahun kemudian baru ada. Tak betul, dia tak tahu tu. Padahal banyak dalam kitab-kitab sebut. Abu Hurairah dia ada kitab dia sendiri, kitab hadis. Orang panggil As-Sahifatu As-Sahihah. Abdullah bin Ammar bin Al-As ada kitab hadis dia sendiri, namanya As-Sahifatu As-Sadiqah. Jadi Abu Hurairah ni dia bui kadang anak murid dia salih. Kalau salih sekadar salih itu orang panggil mukatabah ke munawalah. Dalam istilah ni tahammul hadis. Tahammul hadis, adab dan tahammul hadis itu. Yang ni dari segi penyampaian dan penerimaan hadis ni banyak macam. Ada orang yang terima, dia tulis surat. Ni hadis Rasulullah riwayat ni. Dia tidak serupa dengan riwayat depan gini, tak serupa. Hidup-hidup gini, tak serupa. Tarah dia tu rendah kalau hak dengan cara surat tadi, berbanding dengan hak terima secara langsung, dengar suara dia. Begitu juga Abu Hurairah ni, hadis dia saat ni, kitab dia saat ni disalin oleh anak murid. Ada anak murid hak salin, dia pakai salin gitu saja. Hak salin ni rendah kedudukan dia, walaupun kitab tu juga. Hammam bin Munabbih dia nak cerita di sini, hak ni hak dia ambil ni bukan hak salin saja. Abu Hurairah wayak pula ke dia hak tu hadis. Bukan salin saja. Maknanya ada dua kelebihan lah. Itulah dia kata hadza ma haddatsana Abu Hurairah. Makna hak ni bukan hak saya salin. Salin tu salin, tapi Abu Hurairah baca hadis ni kepada kami. Abu Hurairah perdengarkan hadis ini kepada kami. Maknanya kami dengar suara dia dalam menyebutkan hadis ni. Itu maksud dia ni. Hadza ma haddatsana Abu Hurairah. Ini hak Abu Hurairah ceritakan kepada kami. Sebab ada hak dia tidak cerita. Hanya ambil muka banyak kan dalam tu ambil. Hak ni hak dia cerita. Selain daripada kami tulis, anak-anak murid dia tu tulis, dia cerita, dia sampaikan hadis itu dengan mulut dia. Ada kelebihan lah. Sebab tu dia kata hadza ma haddatsana Abu Hurairah. Dia pun sebutlah, Abu Hurairah sebutlah. Hak dia sebut tu beberapa hadis. Di antaranya hak ni. Ni. Ni'ma lil mamluk. Berbahagialah hamba yang dimiliki orang yang mati dalam keadaan mengelokkan ibadat kepada Allah dan menjaga tuannya. Berbahagialah dia, bertuahlah dia, beruntunglah dia. Hak ni hak ada dalam sahifah tadi Abu Hurairah tu. Selain daripada tu, Abu Hurairah menyampaikannya kepada anak murid dia ni dengan lisan, dengan lidah, dengan mulut dia. Maknanya ada kelebihan. Itu maksud dia hadza ma haddatsana Abu Hurairah. Kita kata apa hadza ma haddatsana, apa orang lain tidak haddatsana juga ke ni? Sebab dia ceritanya dia buk kitab. Boleh jadi orang akan kata di Abu Hurairah tak sebut pun dia pakai nukil. Mana tahu takut celah-celah tu orang lain masuk pula kan. Kitab-kitab tu boleh jadi orang lain tulis pula celah tu. Kelirulah. Sebab tu dia kitab ni beza. Surat tu orang lain buat lolok. Apa ni? Tiru ke apa ke? Bukan hak tuan sebenar. Boleh jadi. Ni kalau tuan sendiri sebut, yakin dah tu.
tak ada orang lain. Tu dia sebut. Sebab tu dia sebut ni. Sebab ada kemungkinan orang akan ingat ini Pak Habib dalam kitab. Begitu. Riwayatkan berdasarkan kitab. Sebab dia berbeza. Sebab ini juga kalau kita baca saat ni, mula-mula baca saat ni kan, dulu sebut dah, tak apalah sebut pula. Haddathana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malik an Nafi'in an Ibn Umar. Hak mula-mula sekali kita baca malam ni. Yahya kata qara'tu ala Malik an Nafi'in. Apa dia kata lagu tu? Kita tengok lain-lain haddathana gitu. Hak ni qara'tu ala Malik. Beza dia apa? Sebab Yahya bin Yahya ni orang Andalusia, orang Spanyol lah ni. Daripada Spanyol tu dia pergi ke Madinah belajar dengan Imam Malik. Hadis ni hak dia baca sendiri depan Imam Malik. Ni dia. Bukan orang lain baca. Istimewa tu. Baca sendiri depan Tok Guru. Bukan orang lain baca. Aku dengar dah. Aku yang baca, orang lain dengar. Istimewa tu. Bila baca tak akan jenera. Kalau dengar boleh jadi jenera kan. Tu bezanya. Ulama hadis ambil kira belakang tu. Apa bezanya kita kata? Orang lain haddatsana pun serupa juga. Tak serupa. Takkan dia baca boleh jenera. Tak boleh baca kalau jenera. Tapi kalau dengar duduk dalam majlis ngaji dah ada ramai boleh jadi ada jenera. Boleh jadi. Itu maknanya penting dia kata qara'tu ala Malik. So, yang keduanya lamakan ada juga hadis tidak ada dalam Muwatta. Muwatta tu memanglah dia riwayat dia lah. Kebanyakan yang tersebar sekarang ni riwayat Yahya bin Yahya Al-Masmudi Al-Laythi. Riwayat dia lah kebanyakan tersebar sekarang ni. Tetapi katakanlah setengah-setengah hadis tu riwayat dia juga, tapi tak ada dalam Muwatta. Takut-takut orang kata hak Muwatta tu saja je hak dia baca daripada Imam Malik. Dah. Banyak lagi hak hadis Imam Malik hak tak ada dalam Muwatta, ada dalam kitab lain. Orang panggil hadis Imam Malik, riwayat Imam Malik di luar Muwatta. Kharijal Muwatta. Ada juga lagu tu. Seorang pengarang hadis tu dia tidak meriwayatkan dalam kitab tu, tapi lain kita boleh temu lain ada. Misalnya itu tujuannya. Jadi nak ceritanya Yahya ni begitu anak murid yang diharap oleh Imam Malik. Imam Malik suruh dia baca. Waktu dia pergi ngaji sengerti, Imam Malik pernah tanya dia lah, pelajar-pelajar pakat pergi tubik luar lah. Habis tak ada, pergi tengok. Berapa? Habis, sepi. Tempat Imam Malik mengajar tu lah sepi. Imam Malik pun tanya dia, apa tak pergi? Orang duduk sibuk tengok gajah tu. Jarang tengok gajah. Orang duduk tengok gajah. Dia pun kata, saya mari sini bukan nak tengok gajah. Maknanya dia jadi mengaji semati. Dia tak pergi lah, ada tarikan gitu tu dia tak pergi. Dia kira duduk mengaji. Sebab tu dia ada kelebihan. Dia lebih. Akhirnya hak dia itulah, riwayat dia itulah yang tersebar dalam dunia sekarang. Hak itulah yang masyhur dengan Muwatta Imam Malik ni, riwayat dia lah. Lepas tu anak dia belajar dengan dia pula. Dia ajar anak dia pula. Malik ni, Muwatta Imam Malik ni riwayat anak dia daripada dia. Tu kelebihan. Selain daripada orang lain lah. Orang lain pun ramai lagi. Tapi anak dia tu yang pentingnya. Dalam sanad Muwatta ni, anak kepada dia tu. Ni benda-benda gini sebab itulah kalau kita belajar kita hadis hak asal ni dia ada sebut benda-benda gini. Benda-benda gini tu besar maknanya. Bukan lafaz hadis matan saja, tidak. Matan hadis hak Nabi sallallahu alaihi wasallam kata saja. Bukan hak tu saja adanya. Tetapi ada hak lain-lain juga. Hak lain-lain tu kita boleh dapat tahu sejarah macam-macam. Kita boleh tahu. Macam sini Hammam bin Munabbih tu dia ni ambil hadis daripada kitab Abu Hurairah. Bab man a'taqa syirkan lahu. Bab man a'taqa syirkan lahu fil 'abd. Panjang lagi ni. Kita berhenti sekatu lah dulu. Berhenti sekatu.
Ini ada bab lain di sini kalau berdasarkan kitab Takmilah Fathul Mulhim tu, dia ada buat bab suku pula. Sebab sesuai dengan tajuk apa dengan isi hadis di sini. Orang yang memerdekakan bahagia dia pada hamba yang dikongsi oleh dia dengan orang lain. Ini sini pula. Kalau dalam Syarah Imam Nawawi ni tak ada, dia sekali berlaku. Seperti kita maklum dah, Imam Muslim ni dia tak buat tajuk sendiri. Jadi masing-masing buat lebih bebas. Tak terikat. Tapi kalau macam Bukhari ke apa tak boleh, dia buat dah. Hak dia buat tu memang kemah dah. Ada maksud dia sendiri, tak boleh nak mana-mana. Kalau Muslim dah, kita tengok orang ni gini sebab hak dia sendiri tak ada. Masing-masing. Kita berhenti sekat tu lah dulu. Allahuakbar.